nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasya ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah perkataan dia Al-Hadisul Hadi wa Salasun, hadis yang ke-31, khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasifu fiha awliya Allah ta'ala wa yazkuru fiha azma kabair. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyipatkan pada khutbah itu, menceritakan dalam khutbah itu ciri-ciri wali Allah, dan menyebut pada khutbah itu juga akan besarnya dosa besar. Nabi pun berkecek mengenai waliullah. Ada orang lain ni sebut waliullah kurafak selalu, tak ada gapo. Pas Nabi Muhammad kecek wali ni, kurafak ko Nabi Muhammad. Sebab itulah jangan tertipu dengan jubah, dengan serban, dengan gelaran, dengan pangkat. Kadang-kadang orang ada ilmu tetapi dalam hati dia tidak ada hidayah daripada Allah. Ngaji BA, Master, PhD, ambil goni, doktor, profesor ko, tiba-tiba tak ada hidayah. Kecek semata-mata kecek. Ada orang Allah Ta'ala tak beri ilmu kepada dia, orang kampung biasa, tetapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Dia kenal siapa dia, Nabi dia. Dia tahu kedudukan Nabi dia. Berbanding dengan profesor, berbanding dengan PhD, orang kampung lebih kenal. Ada orang tu hawi ilmu, tetapi ilmu tu jadi hujah kepada dia. Dia tak ikut pun ilmu yang ia belajar. Semakin sombong, semakin takabur dengan ilmu dia. Jadi kebenaran tidak berada di orang pandai. Kadang-kadang hidayah dan kebenaran petunjuk itu Allah Ta'ala wi kepada orang-orang kampung biasa sahaja. Sebagaimana Nabi, apabila Nabi Muhammad menceritakan mengenai agama Islam, maka orang-orang bijak di Mekah, pembesar-pembesar Mekah, orang tempat rojokkan Mekah, tidak terima ajaran Nabi. Tetapi yang terima ajaran Nabi hanya orang-orang biasa, orang-orang tak cerdik, terima ajaran Nabi. Sebab tu hidayah tu kita kena minta dengan Allah, petunjuk kena minta dengan Allah. Jangan berhujah kebenaran berada di sebelah halik sana kau. Dia PhD je, kak salah dia PhD ke? Tak. Kadang-kadang dia tersalah, kadang-kadang dia tersasar daripada kebenaran. Maka kebenaran tetap kebenaran. Dan Nabi ada sebut pada akhir zaman agama ini akan naik dengan orang-orang yang tak berapa nak cerdik. Orang-orang biasa saja. Nabi sebut akhir zaman itu lagu tu. Maka kekasih Tuhan ini, aulia Allah Ta'ala ini adalah maksud dia orang yang Allah Ta'ala jaga. Aulia dipanggil. Waliullah ataupun orang yang Allah Ta'ala pelihara dia. Sekalipun kita nampak dia tak ngaji tinggi lah mana, tetapi kehidupan dia sentiasa berada dalam bimbingan Allah Ta'ala. Perbuatan dia, pemikiran dia, kehidupan dia, sekalipun dia tidak pernah masuk universiti, tetapi kehidupan dia penuh dibimbing oleh Allah Ta'ala. Ni aulia, orang yang dipelihara Allah Ta'ala. Tak syarat ada ilmu. Kalau ada ilmu jadi wali pula, Masya Allah lebih pula lagi.
Tetapi kita nak royak kata petunjuk dan hidayah berlainan dengan ilmu. Maka waliullah ada bermaksud isim fa'il, ada maksud isim maf'ul. Waliullah maknanya orang yang menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Tuhan suruh buat apa dia jaga. Berarti orang yang menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Dipanggil waliullah juga. Ada kata maksud waliullah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Mana-mana makna pun betul berlaku. Tu waliullah. Maka waliullah ni kadang-kadang orang biasa ya. Tetapi tak pernah buat maksiat. Tak syarat pakai jubah, tak syarat pakai serban. Betul, jubah dan serban tu kelebihan, dapat pahala sunat, betul. Tetapi tinggal maksiat lebih penting lagi. Ada orang kehidupan dia biasa tapi tak pernah kata ke orang. Tak pernah memfitnah orang. Hidup biasa ya. Tetapi ada orang hidup nampak ganah. Berjubah, berserban, tok imam, tok gapo, tiba-tiba fitnah orang. Fitnah pula dalam khutbah. Berak. Dalam khutbah Jumaat pula nya fitnah orang. Allah beratnya. Kadang-kadang media ilmu jadi media fitnah. Orang mengaji agama, subhanallah, hidayah tu Tuhan tak beri dah tu. Sedekah ilmu itu katanya Imam Nawawi boleh menyebabkan seorang itu jadi wali. Seorang yang belajar ilmu tu boleh menyebabkan dia jadi wali. Tetapi kerana ahli ilmu tidak mengikut apa yang ia ada ilmu, maka dia jadi sesat daripada petunjuk Allah Ta'ala. Tu wali Allah Ta'ala. An Ubaid bin Umair al-Laisi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' inna awliya Allahil musallun wa man yuqimas salawatil khamsah allati katabahunna Allahu alaihi wa yasumu Ramadan wa yahtasibu saumahu wa yu'tiya zakata muhtasiban tayyibatan biha nafsuh wa yajtanibul kaba'ira allati nahallahu anha. Katanya Nabi SAW di dalam haji wada'. Haji ni haji selamat tinggal Nabi. Nabi naik atas apa dia tak ingat dah. Nabi pun berkhutbah. Nabi berkhutbah didengar oleh 124,000 orang pada masa tu. Nabi khutbah yang terakhir Nabi pesan, Nabi kecek secara ramai-ramai. 124,000 tu dengar Nabi kecek supaya depan dah. 124,000 orang ramai weh. Kalau kecek 2 orang mungkin dengar. Nabi kecek sini semua dengar supaya dengar depan Nabi kecek. 124,000 orang. Maka Nabi pesan secara ramai-ramai lah. Nabi kata sesungguhnya wali Allah, awliya illah. Nabi pun sebut. Orang lain ni sebut wali jadi pelik selalu. Mula nak kecek benda wali belaka. Muhaizat tu kecek wali macam tu. Betul wali, betul khamak, betul terbang, betul goni. Tak ada kerja lain. Ingat kita duk cerita wali ni kekasih Tuhan. Cakap kita nak ayat cerita PhD. PhD bukan kekasih Tuhan. Bukan jadi panduan kita. Panduan kita adalah kekasih Tuhan. Perangai-perangai dia, kita kena dengar lagu mana cerita dia, kehidupan dia. Mudah-mudahan kita boleh ikut. Bukan kita pergi ayat cerita mengenai PhD, nak ambil PhD, tulis berapa cerita. Benda tu tidak menyebabkan masuk syurga pun boleh PhD. Ada orang kata, kecek mengenai wali. Nak tipu orang tu, nak lipat belakang, kecek bak wali. Wali pun lipat juga, Allah. Ada orang tak boleh dengar perkataan wali, tahu tak sedar saya? Wali, kecik-kecik wali. Sikit-sikit wali. Kecek kat bak pitih ko, kata sedih ko. Gaji tahun ni naik berapa belah ribu. Kecek waktu kan sedap. Orang agama tu. Berat lah kata. Sesungguhnya wali Allah Ta'ala tu jenis semaya. Kalau tak semaya, bukan wali tu. Jenis semaya. Masalah ada wali tak semaya, tanya dia lah apa dia tak semaya. Mungkin dia tak khabar ko. Ada wali tu terlampau asyik dengan Tuhan. Tak khabar semaya bila pun tak tahu sebab dia ada asyik dengan Tuhan. Tak boleh akad takbir. Nak akad takbir pun tak boleh. Imam Haddad dia kata hamba setiap kali nak semaya hamba kena buat tak khusyuk baru boleh semaya. Kalau khusyuk tak boleh semaya hamba. Hidup dia 24 jam hidup dengan Tuhan.
Maka kalau nak semaya kena wak lelok tak ingat Tuhan. Wak lelok tak boleh. Kalau ingat Tuhan tak boleh nak semaya dia. Beza dengan kita. Hidup 24 jam tak ingat Tuhan, tiba-tiba nak akad takbir nak suruh ingat Tuhan. Bukan main ni, kejai mata-mata, nyetok tubuh-tubuh. Astagfirullahalazim, bismillah ya astagfirullah. Allahu akbar. Perlu ingat juga mi goreng. Tak juga ingat juga Allah Taala. Ini hadap kena waktu khusyuk. Kalau tidak tak boleh semaya dia. Duk ingat Allah Taala semaya. Nak akad takbir pun tak ingat. Rakaat tak boleh nak ingat. Sebab apa duk ingat Tuhan kuat sangat. Katanya imam hadap, aku nak kecek dengan puakmu. Aku nak ibadat ni aku kena waktu tak khusyuk. Kalau tidak, kalau aku ingat Tuhan sudah tak boleh nak kecek dengan kamu. Oh tu kehidupan wali beza dengan kehidupan kita. Puak kita ni buah ya mengaji agama ada juga, tapi masih ada lagi dunia dalam hati perut pedas. Masih ada lagi kesombongan, masih ada lagi ego, masih rasa bijak kita. Nak jadi wali lagu mana? Imam hadap mula-mula dia temu dengan tok guru dia. Nama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Tok guru dia ni mata buta. Dia buta juga. Dia buta juga. Imam hadap ni. Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Mari jumpa dia, mari gini-gini. Marilah Imam hadap. Akhir sekali jumpa giliran Imam hadap. Imam hadap muda lagi masa tu. Katanya tok guru dia Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas kata, mu nak gapo dia mari. Dia kata hamba nak mari ambil berkat tok guru ya kata. Dia kata mu nak ke dak wahai haddad? Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nama dia. Abdullah, mu nak ke dak aku kalau aku wi ahwa aku kok mu nak dak? Abi Umar bin Abdul Rahman Al-Attas tawar kepada Imam Haddad. Mu nak ke dak kalau aku wi ahwa aku kok mu wahai Imam Haddad? Siapa dia tak sik ahwa wali? Maya jadi khusyuk, hidup jadi berjuru, hidup redha dengan Tuhan. Katanya Abi Umar bin Abdul Rahman Al-Attas kata, kalau aku nak wi ahwa kok mu nak ke dak Imam Haddad? Tazid. Nama Imam Haddad kata saya tak sih tok guru. Pamu nak gapo dia mu mari? Saya nak belajar tawaduk tok guru ya. Saya nak minta so daripada tok guru tawaduk tok guru. Kita kalau tok guru tawar lagu tu, mu nak dak semua ilmu kakah aku semua ahwa aku nak wi kamu. Beres tok guru. Hamba pun lama dah dok malah nak mengaji pondok. Tok mengaji patok tak faham wi sekaligus dah pakai kelik selalu. Dak Imam Haddad tok lagu tu. Imam Haddad kata hamba nak minta so daripada tok guru, nak minta apa? Perasaan tawaduk tok guru. Tengok. Bagi ahwa apa pok dia? Dak tak si ahwa. Ya nak kau. Tawaduk tok guru dia. Tok guru dia. Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Tu. Imam Haddad kalau dia akad takbir, Allahu akbar, raka ni. Mimbar, mihrab ni. Mihrab tempat semaya raka apabila sebut Allahu akbar. Nabi kata akhir zaman tentera yang akan menolong Imam Mahdi. Apabila dia kata Allahu akbar, utuh kota orang kafir, bok jatuh, stepek jatuh. Kita ambil tisu selah. Allahu akbar, tak geruk apa katanya Habib Umar. Lepas tu nak jadi tentera Imam Mahdi lagu mana? Koya wali tu apa dia lagu tu. Tisu pun tak geruk. Jadi orang-orang aulia Allah ni orang semaya. Kalau tak semaya, nak jadi wali lagu mana kecuali dia tak khabar. Tak khabar, hukum tak ada. Dia bukan ajar kita tak semaya tu wali. Kalau dia tak semaya pun dia tak ajar orang tak semaya. Kecuali dia tengah tak khabar. Maka perbuatan dia bukan hujah tu wali. Sebab kadang-kadang perbuatan dia berdasarkan perasaan dia pada masa tu. Kadang-kadang dia tak boleh nak semaya. Jangan ikut dia tak ajar semaya tu. Dia ajar suruh semaya. Suruh puasa, suruh berzikir. Kadang-kadang dia tak semari zikir. Jangan tiru dia. Kita dengan tok guru jangan tiru. Tok guru buat lagu ni, kita buat lagu ni. Tak terima arahan pun. Ya tak boleh lagu tu. Tok guru tak semaya. Tok guru makan nasi banyak. Tok guru tidur banyak. Jangan tiru. Dia siapa perikat dia lagu lain dah. Tu. Ni kita tiru tu banyak. Pelajaran tak sikut. Tok guru ayat lagu ni kita tak sikut. Nak ikut pandai-pandai. Selera dengan kita ikut. Tak berjaya. Wa man yuqimas shalah. Salah apa yang mendiri ke sembahyang yang 5 yang Allah Ta'ala fardu ke atas dia. Puasa bulan Ramadan. Puasa bulan lain ni hukum dia sunat ya. Dan mengira-ngira puasa dia kira insya-Allah boleh pahala dan membayar zakat
dalam keadaan mengira-ngira. Maknanya hamba dengan bayar zakat ni insya-Allah lah kata boleh pahala. Dalam keadaan hati yang bersih, beri zakat dalam keadaan hati yang bersih. Beri sedekah dalam keadaan hati yang bersih. Zakat wajib ni. Ni ada orang beri zakat tekan semacam. Time bunyi bak zakat sudah piti hamba tak ada dah lah. Tekan wi dalam keadaan tidak suka. Wa yajtanibul kabair, dan menjauhi dosa-dosa besar yang Allah Taala larang daripada dia. Hak ni ciri-ciri wali Allah. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Nabi. Ya Rasulullah, wa kam kabair. Wahai Rasulullah, dosa besar ni berapa butir? Berapa banyak dosa besar ni? Nak jauh dosa besar ni. Hak lain tu hamba faham, semaya hamba faham, zakat hamba faham, puasa hamba faham. Jauh dosa besar ni, gapo dia dosa besar ni wahai Rasulullah? Faqala, maka berkata Nabi, tis'un. 9, dosa besar ni 9. A'zamuhunna, yang paling besar sekali dalam 9 dosa besar tu isyraku billah. Mensyirik ke Allah Taala, mendua ke Allah Taala. Kata benda yang sama hebat dengan Tuhan ni ada. Yang menguasai kejadian langit dan bumi, hidup dan mati ada dua. Tuhan so, Covid so. Contoh jadi syirik. Ingat menghidupkan memati itu Allah. Covid itu sunnatullah. Tuhan buat penyakit. Dia tak boleh mematikan. Dia pun bergerak di bawah tadbir Allah. Kalau dia kena Covid 9,000 kali kena. Tak mati-mati. Ada orang tak ada kena Covid. Duk tengah makan, diet. Duk tengah jaga kesihatan. Main jing, kabar-kabar mati. Bapa mati. Ke Tuhan buat hidup dengan mati. Tak sudah berani lah. Maka mensyirik ke Allah Ta'ala ni kadang-kadang kita perasa, kadang-kadang kita tak perasa. Lebih-lebih lagi lah ni zaman penyakit, sehingga ke ada orang ahli agama berkecek mengenai penyakit, seolah penyakit membunuh manusia. Seolah memberitahu kepada masyarakat, menakut-nakutkan masyarakat sehingga berpaling perasaan takut kepada Allah, sehingga takut kepada penyakit. Maka orang-orang agama lagu ni sesak lagu ni. Sepatutnya dia mengalihkan perasaan masyarakat daripada takut kepada penyakit kepada takut kepada Allah. Hidup baru tenang. Dahlah suasana penyakit, keadaan rohani, keadaan akidah pula semakin menggoyak. Dok royak penyakit siang malam, dok royak penyakit. Tak apa, tapi royak Allah Taala lebih kuasa. Jaga-jaga juga, tetapi ingat yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Barulah masyarakat tenang. Barulah ulama lagu tu boleh membimbing masyarakat. Bukan menakut-nakutkan lagi masyarakat yang sudah tidak ada akidah, yang sudah melihat penyakit tu lebih besar daripada segalanya. Ada orang ni duduk dalam kereta. Bukalah cermin. Tak si buka, tak si buka. Apa? Takut Covid masuk kot nyelo. Subhanallah. Dia ingat kucing kau ni. Lopak kot nyelo. Habis jadi punuh tindakan, punuh akidah. Apa? Ulama tak ada kau kecek mengenai kekuasaan Allah. Tak salah kita jaga bab penyakit. Sunnatullah, boleh pahala, tetapi takut supaya takut Tuhan. Bahkan lebih daripada takut Tuhan pula. Tutup muka. Tuhan kata sunat tutup muka. Tak saya dengar. Katanya KKN. Tak tutup muka 1,000 riyal. Tutup selalu. Beli lalu. 3 lah. Ada semacam dalam poket. Jatuh ni perut selah pula. Jatuh selah pula. Patut lagu mana kehidupan lagu tu? Patut kita orang ahli agama bimbing masyarakat. Di zaman-zaman fitnah ni, akhir zaman, orang tak faham agama, orang jauh dengan agama. Dunia semakin menggila. Fitnah-fitnah, ujian-ujian, orang kafir dengan perancangan dia. Tiba-tiba ahli agama beri sokongan berat pula. Patut menenangkan masyarakat. Ingat kata kita ada Tuhan. Allah dok mana pada masa ni? Kau Tuhan tak ada. Tuhan yang berkuasa, yang menghidup, yang mematikan. Sunat kita jaga kesihatan kita, jaga kebersihan. Yak gitu tak apa. Ni mainlah Covid. Nampak duduk semeter dengan hamba, tu email sungguh sekali. Nampak jangan sentuh dengan hamba, jangan berapa. Berat sangat kata tu email Tinggi maiding tak apa tu email. Tinggi desta tak apa, tinggi belike tak apa. Atas masjid jangan sentuh hamba. Pelik sungguh. Patut tu email tu buku-buku bubuh dalam tu ikan. Tu email lagu tu. Menakutkan masyarakat. Patut dia menyebabkan masyarakat tenang. Wi semangat, wi akidah kepada masyarakat.
Nah, jaga kesihatan tu molek, tetapi gini-gini Tuhan tu lebih kuasa. Ingat penyakit, jangan menyebabkan penyakit kita lebih takut daripada Allah. Ha, lagu tu. Ni orang ahli agama, dia paling menakut sekali kau penyakit. Nah, orang bukan ahli agama pula takut ke Tuhan, tak takut ke penyakit. Pelik sungguh. Wa qatlul mu'minin, dan membunuh orang mukmin dengan tidak sebenarnya. Bunuh orang ni dosa besar. Pertama, syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah bukan kita tengok artifak Nabi jadi syirik. Dah ada orang kata kita tengok artifak Nabi jadi syirik. Mari kok mana dia belajar? Kitab Zabur mana? Mari ajar dia lah kata tu. Zabur kali tidak ajar kata kita tengok artifak jadi syirik. Ada orang lain tidak ajar kita tengok artifak jadi syirik. Nah, jamu selipar Nabi jadi syirik. Duk puja Nabi jadi syirik. Hak tak jadi syirik, puja piti. Tak ada syirik. Kereta masjid tukar. Tidak syirik. Hak tu bertambah siri pula. 4 siri, 5 siri, 6 siri. Hak tu baru menyaku. Hak tu tidak syirik, tidak syirik. Percaya si J yang menghidupkan dia. Tak ada si J, matilah pokokmu kalau tak ada si J. Nak makan berapa? Tak syirik lagu tu. Tak syirik lagu tu. Patut beri pelajaran kepada masyarakat yang tengah duduk. Begitu lemah kita tengok masyarakat sekali dalam bab akidah. Orang ahli agama duduk kecek bab pitih juga. Patut bimbing masyarakat. Ni kita tengok artifak jadi syirik. Sudah. Demo tak ada apa lah. Pergi pegang selipar Nabi. Sudah syirik lah. Jangan pegang, dia ngalih kot tangan tu masuk jadi syirik lalu. Macam Covid jugalah. Allah. Pelik-pelik sungguh syarah dalam bab syirik. Bunuh orang mukmin dengan tidak sebenar. Bunuh, matilah kawan tu. Berdosa hukum dia. Dosa besar ni. Kena bertobat dengan Tuhan. Di samping kena tobat dengan Tuhan, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ni bunuh orang. Kalau syirik dengan Allah, kalau mati dengan syirik ni, tak ada harapan Tuhan nak maaf. Apabila dosa tak dimaaf, maka neraka kekal. Kalau dosa ada harapan dimaaf, kalau mati buat maksiat tak apa lagi. Mati buat maksiat bunuh orang, mati ada harapan Tuhan nak maaf. Tapi kalau syirik, perut pedas, duduk mikir kata PhD tu dapat menghidupkan saya, mematikan saya, tak ada apa. Itu syirik dengan Allah Ta'ala. Maka tu kekal dalam dengan aku. Kena buat perasaan lagu tu. Kita tak mengaji, saya tak pandai, saya bukan ustaz. Jangan bubuh benda tu dalam hati kita. Bubuh kebesaran Allah Ta'ala, buat kebesaran makhluk. Kita belajar tak salah, ambil BA tak salah, ambil master tak salah, ambil PhD tak salah. Tetapi bergantung dengan dia lah ni. Kadang-kadang ambil PhD jadi ego pula. Awak ada PhD? Sudahnya tanya lagu tu. Selok lah kata, nyanyi lah. Membunuh orang mukmin. Hak berat daripada bunuh orang mukmin ni memfitnah orang mukmin. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Memfitnah itu terlebih dahsyat daripada bunuh dia lagi. Kalau kita bunuh orang, Allah mati kawan tu. Rekod mati dalam iman, mati. Tetapi kalau fitnah dia hidup, keluarga dia malu, adik-beradik dia malu, mak ayah dia malu, dia malu. Sebab apa? Kerana fitnah. Orang lain ni bukan orang jahat dah fitnah orang. Tok iman fitnah orang. Bukan kedai kopi orang fitnah orang. Atas mimbar khutbah Jumaat pun orang fitnah orang lah ni. Media ilmu sepatutnya mengajar ilmu agama. Media fitnah, duk fitnah orang pula. Bukan orang kampung lah ni fitnah orang. Ustaz-ustaz luar negara pakai jubah, pakai serbai, pakai kepiah, kecek arak siratal lazi. Boleh kecek arak lah kata. Sudah orang lagu ni. Orang dulu kalau orang biasa fitnah tak ada masalah lagi. Ni tu iman. Apabila kita kata apa fitnah hamba, delete selalu, tutup selalu, padai selalu. Fitnah kan? Saya tak fitnah awak, semua saya nak delete Tahu rasa buat apa? Macam-macam manusia. Kadang-kadang ada benda tak faham, kita kena beritahu baru orang faham. Manusia semakin tidak ingin memahami, hati semakin buta untuk memahami. Kita kecek sindir-sindir tak faham, kena sebut jelas. Baru saya faham. Fitnah. Maka mulalah padai-padai, habis hak ni padai. Terasa dah benda tu fitnah. Di Facebook boleh padai. Di rakit atik boleh padai. Di catatan kanan kiri boleh padai. Di hadapan Allah boleh padai.
Jawablah kita dengan orang yang kita fitnah, dengan keluarga dia, dengan siapa dia, anak murid dia, siapa-siapa dia hok berkait dengan dia, dia jawablah. Kalau rasa lepas, tak apa. Tak payah sama, tak payah gapo, Allah Taala ada. Tulisan kita tekek ya. Hamba tak fitnah, hamba senya, hamba atas ya. Rok pergi. Jawablah kita dengan Tuhan. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Dengan Tuhan lah. Jawablah. Wal fira minaz zahaf. Dan lari ketika perang berkecamuk. Janji dah pok kita, pegang tangan, pok kita jangan pecah. Bunyi pom. Berat tak tahu waktu atas pohonnya, waktu pas gapo. Kawan ni pegang seorang golok. Lari tu pun perang dosa besar. Sebab apa? Nyanyi janji hari tu nak perang ramai-ramai. Apabila nak perang, tengah nak perang, sebelah kanan serai. Tengok seorang ya nak pegang dera, ketar kakak. Lari habis, berdosa besar. Sebab apa? Orang duk tengah bergerak ke dia. Dia pula lari, dosa besar ni. Tu, lari ketika perang berkecamuk. Kalau awal-awal lagi tak apa. Saya tak berani nak pergi, saya ketar lutut dah ketar. Tak apa. Ni tengah kita dah arak, siapa dah nak perang, tengah nak berkecamuk tu, panggil cumik sebelah kanan, tak ada. Nampak lari kecil pala-pala kata bersikap berok lagi. Ni dosa besar awak kerja lagu ni. Saat ni tak royak awal kata, masalah saya sakit perut. Tiba-tiba dah demo ni macam suding dah pula. Wa qazful muhsanat, dan dosa besar lagi tuduh orang perempuan yang solehah, tuduh dia berzina. Kawan tu pakai telekung, kawan tu pakai purdah, kawan tu ngaji agama, tiba-tiba kita tuduh dia tu berzina. Dia tu pelacur, dia tu orang dulu panggil bosia. Bo 2 ya, bo 3 ya, boleh berlaku. Bosia ke, Maka kalau kita tuduh orang, kita tak tahu pun, jangan tuduh ke orang. Qazah dia panggil. Qazah ni hukumnya dia kena rotai 80 kali rotai atas belakang. Sebab tu mulut kena jaga. Tengok orang kalau kita tak jelas dia tu perkelakuan jahat, jangan dok tuduh. Ni klik dah perempuan jalan. Perempuan ni pergi cari jatah dah tu. Begini. Bosia. Bosia ni maknanya pelacur jugalah. Kalau dia ngadu kepada mahkamah, qadi akan panggil. Demo kau panggil kau dia? Bosia. Demo tahu dok bosia kau dia? Tak tahu. Faham kecek kau dia sebenarnya. Bosia ni maknanya hantar tuduh kata dia tu berzina. Dia mau tahu kau dok tuduh orang berzina ke mana? Tak tahu. Pergi dia ikat di meja, pingat boleh 80 rotan. Biaya perik sekali. Dan tidak akan diterima dah jadi saksi bila-bila. Mu nak jadi kes gapo dia tak pakar dah ni. Mulut ni laju sangat. Tu Islam aja Jadi orang agama Islam ni rasa tenang. Tak ada istilah fitnah memfitnah. Tak ada istilah tuduh menuduh. Barang tak yakin jangan kecek. Hak ni dok kecek. Berok dalam apa dah? WhatsApp group. Dewan ulama. Duk fitnah orang. Berok. Ulama gapo dia lagu tu fitnah orang. Ulama ni bimbing masyarakat, suruh orang takut ke Tuhan. Tiba-tiba fitnah. Lah ni sebab isu fitnah, sebab tu hang kecek bab fitnah, sebab takut ada lagi hok gelenyah nak fitnah kau berhenti. Kalau demo rasa nak lawan Tuhan, kau nak biar catatan demo masuk kepada orang kena fitnah, lagilah. Cuma hang kecek ni takut ada lagi dia nak panggil apa? Keyboard right warrior. Nak tunjuk dia bisa tekan apa panggil keyboard tu. Lagilah. Jadi hang kecek nak suruh ada berhentilah. Kalau berhenti alhamdulillah. Takut tak berhenti lagi, dok giai lagi, kacik lagi. Selekailah. Hang beroyak jelas dah. Kita ada Tuhan, kita ada Allah, kita ada syariat, kita ada Nabi Muhammad. Wasihru, dan mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir hok sembah jin, hok sembah hatu, hok sembah gapo, boleh dosa besar dan kadang-kadang boleh membawa kepada syirik. Kalau sembah hatu, sembah jin, jadi dia kata nak jadi kebal boleh, sembah hamba, jadi syirik. Tapi kalau dia kata nak jadi kebal boleh, makan najis. Makan najis ni tak boleh haram. Anda mau nak kebal tak? Makan najis, jadi badan gagah. Haram hukum dia, makan najis. Tu sihir. Ada jadi haram, ada jadi murtad, jadi syirik. Wa aklu malil yatim, dan memakai harta anak yatim secara zalim. Kita kerja di
bagi anak yatim. Orang sedekah kepada anak yatim, kita makan kita. Pitih wi ke anak yatim, kita ambil kita. Tapi kalau pakat makan tak apa. Sahabat dulu apabila dengar bab masalah siapa dia makan harta anak yatim, seperti dia makan bara api dalam perut dia. Maka sahabat dulu kalau apa anak yatim dia nak suku, makan suku. Maka Rasulullah kata tak apa. Makan sekali tak apa. Nak pitih harta anak yatim lah. Tapi kita makan ramai-ramai tak apa. Jangan makan dengan cara zalim. Tu tak boleh. Jadi kalau guna untuk kepentingan dia, tidak jadi masalah apa. Wa aklur riba dan makan riba. Makan riba ni kadang-kadang kita terpaksa makan riba. Kalau boleh jangan. Cuma Nabi kata akhir zaman orang tak makan riba pun dia kena juga debu-debu riba. Ada orang tak si riba tapi kehidupan lah ni menyebabkan dia kena riba. Nak beli rumah, tak ada piti, pinjam dengan bank. Allah terpaksa pinjam. Siapa cara hamba nak tidur balas raya? Tidur. Lepas tu, bank kata boleh pinjam saya. Kena bayarlah lebih. Jadi lagu mana? Butir 100 ribu, bayar 150 ribu. Allah, nak pinjam kau tak si. Ni riba awak kijak lagu ni. Tak si pinjam, tidur balas raya. Selok tidur balas raya. Raya lagu mana balas raya kita? Pak Hakim sekali, nak belajar. Nak belajar tak si? Pinjaman kena bayar lebih pula. Sudahlah kata. Maka kalau kita berhutang katanya ulama, bukan niat nak mengamalkan riba, tetapi kerana terpaksa terdesak, maka hukum dia tidak sama dengan orang makan dalam keadaan suka. Dan Nabi kata orang tak si makan pun kena juga. Ni ialah akhir zaman. Kita tengok sungguh kehidupan, kalau hak jenis tak warak gak terpaksalah, maka ulama kata boleh. Tak serupa dengan orang makan dengan suka. Wallahu a'lam. Bismillah.